Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Muhammad Zakwan bin Kamaruddin akan membentangkan RPH yang telah saya buat untuk tugasan 2. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Ustazah Nurul Huda kerana telah memberi peluang kepada saya untuk melaksanakan tugasan pada kali ini. Baiklah, kita akan pergi kepada RPH yang dibuat mensasarkan pelajar tahun 5. Pertama sekali kita pergi kepada mata pelajaran. Mata pelajaran yang dipilih ialah pendidikan Islam bidang ibadah. Manakala kelas ialah kelas 5 iman, di mana tahap sasaran untuk rancangan pengajaran harian ini ialah pelajar tahun 5. Tarikh yang ditetapkan ialah 18 April 2022 bersamaan 20 Ramadan tahun 1443 Hijrah iaitu hari Rabu. Masa ialah 10.20 hingga 10.50 pagi bersamaan 30 minit. Jadi masa yang ditetapkan ini ialah berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang telah ditetapkan dan kelas pada kali ini ialah hanya 30 minit. Jadi bilangan murid bagi kelas 5 iman ini ialah seramai 35 orang iaitu 20 lelaki dan 15 perempuan. Jadi tajuk yang dipilih pada kali ini ialah solat berjemaah membentuk kekuatan ummah. Tajuk ini telah dibahagikan bagi melaksanakan tugasan 2 sebelum ini, dan saya telah ditetapkan saya mendapat tajuk ibadah ini. Baiklah, pengetahuan sedia ada murid. Murid sudah mengetahui rukun-rukun solat iaitu telah belajar pada tahun 1 dalam unit 5. Manakala standard kandungan bagi RPH ini ialah 2.4, merumus konsep solat berjemaah dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Manakala standard kandungan ialah murid dapat 4.2.1 menyatakan maksud solat berjemaah dan 4.2.2 menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah. Jadi standard kandungan dan standard pembelajaran ini saya ambil daripada DSKP yang telah ditetapkan, dan 2 standard kandungan ini diambil selari dengan masa yang telah ditetapkan iaitu 30 minit. Jadi hanya 2 standard pembelajaran yang saya ambil untuk pembelajaran pada kali ini. Baiklah, kita pergi kepada objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan maksud solat berjemaah dengan tepat. Seterusnya, kedua, menerangkan 3 daripada 5 kelebihan solat berjemaah dengan tepat. Dan yang terakhir ialah menjelaskan 2 daripada 4 kepentingan solat berjemaah dengan betul selepas aktiviti kuis dijalankan. Jadi daripada objektif pembelajaran ini dia diambil berdasarkan standard pembelajaran yang telah ditetapkan iaitu 2 di atas. Dan juga dalam objektif pembelajaran ini saya menepati 5 ciri yang diperlukan, iaitu yang pertama audiens iaitu murid, yang kedua behavior iaitu dapat menyatakan, menerangkan serta menjelaskan solat dan kepentingan solat berjemaah. Dan kita ada degree of achievement iaitu murid dapat menyatakan dengan betul, dengan tepat. Dan yang terakhir ialah situation iaitu selepas aktiviti kuis dijalankan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kemahiran berfikir. Yang pertama, menghubung kait, iaitu murid dapat menghubung kait video yang dipaparkan dalam redaksi nanti dengan tajuk yang akan dipelajari. Seterusnya, murid kemahiran berfikir yang diterapkan ialah menjana idea, iaitu murid akan menjana idea berkenaan dengan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah. Dan yang terakhir ialah menyelesaikan masalah berkaitan solat berjemaah dalam kehidupan harian mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada gabung jalinan iaitu bidang-bidang dalam pendidikan Islam. Yang pertama ialah hadis, iaitu kelebihan solat berjemaah, dan yang kedua ialah akhlak, iaitu akan berbicara berkenaan dengan tepati masa dan juga menghormati. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada penyerapan subjek-subjek lain dalam RPH ini.
Yang pertama ialah civic dan kewarganegaraan, iaitu murid akan belajar berkenaan perpaduan dan dalam kekuatan ummah ni. Kedua ialah matematik, iaitu murid akan mempelajari gandaan pahala bagi solat berjemaah berbanding dengan solat bersendirian. Dan yang ketiga ialah sains, iaitu guru akan menceritakan kelebihan solat dari segi sains, sama ada pergerakan, melakukan pergerakan dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah bahasa Arab, iaitu berdasarkan hadis dan juga lafaz solat berjemaah. Seterusnya kita pergi kepada penerapan nilai yang akan diterapkan dalam diri pelajar semasa panjang aktiviti pembelajaran dijalankan, iaitu yang pertama bersungguh-sungguh, khusyuk, taat, yakin dan hormat menghormati. Dan yang ke-15 ialah amalan pedagogi masa kini. Jadi amalan pedagogi masa kini dan RPH ditetapkan ialah yang pertama, pembelajaran kooperatif, iaitu di mana guru akan mengadakan aktiviti yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai satu maklumat khusus berkenaan dengan mata pembelajaran yang dipelajari. Dan yang kedua ialah kompetensi, iaitu kemahiran yang akan diterapkan dari diri pelajar. Dan 6C iaitu critical thinking, pemikiran kritis, creative thinking iaitu pemikiran kreatif, collaborative iaitu kolaborasi, communication iaitu komunikasi, karakter dan juga country iaitu kenegaraan. Kita pergi kepada kemahiran insaniah dahulu, iaitu yang pertama kemahiran komunikasi, iaitu berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan jelas, berkesan dan yakin, mendengar pendapat orang lain dan memberi maklum balas. Dan yang kedua ialah etika dan moral professionalism, iaitu mengamalkan sikap beretika pada setiap masa sepanjang pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada elemen monetisasi kurikulum, iaitu EMK. Yang pertama teknologi maklumat dan komunikasi, TMK, iaitu penggunaan Google Slide, video YouTube, quizzes dan lain-lain. Yang kedua ialah keusahawanan, iaitu mempunyai daya saing untuk menjawab kuiz yang disediakan. Yang terakhir ialah nilai murni, iaitu menerapkan aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan harian. Baiklah, kita pergi kepada penilaian dan pembelajaran. Jadi yang pertama melalui lisan, iaitu bersoal jawab dan kuiz yang dijalankan. Dan yang kedua ialah melalui kuiz, iaitu quiz. Dan yang terakhir, yang ke-19 ialah bahan dan alat bantu mengajar yang digunakan. Yang pertama ialah komputer riba, yang kedua Google Slide, yang ketiga aplikasi Wheel of Name, dan yang keempat ialah video YouTube, yang kelima aplikasi Quizzes, dan yang terakhir ialah aplikasi Jamboard. Baiklah, kita pergi kepada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama kita pergi kepada mukadimah, iaitu bacaan doa dan juga bacaan syahadat. Jadi cadangan aktivitinya, seorang murid diminta oleh guru untuk mengetahui bacaan doa dan murid lain diminta mengikuti bacaan doa bersama-sama dan mengaminkan bacaan doa. Seterusnya semua murid melafazkan kalimah syahadat bersama-sama. Jadi mukadimah ni penting untuk mendapat keberkatan sebelum memulakan pembelajaran, untuk memudahkan ilmu masuk dalam diri pelajar dan juga untuk memupuk nilai kepimpinan dari diri pelajar untuk mengetahui bacaan doa dan juga memupuk nilai khusyuk dalam diri semua pelajar. Seterusnya kita pergi kepada set induksi, iaitu masa yang ditetapkan ialah hanya 4 minit. Jadi yang pertama, murid ditayangkan video animasi berkaitan perpaduan dari YouTube. Seterusnya murid diminta untuk memerhati dan menganalisis isi kandungan yang disampaikan dalam video tersebut. Yang ketiga, murid bersoal jawab dengan guru tentang video tersebut dan membuat perkaitan dengan tajuk yang akan dipelajari hari ini. Dan yang terakhir, jawapan murid akan dirumus oleh guru. Jadi berdasarkan aktiviti-aktiviti serta bahan pembelajaran yang telah disediakan tadi, ia bertepatan dengan elemen kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam pedagogi, iaitu terdapat bahan sumber tidak berstruktur yang disediakan oleh guru, iaitu video berkenaan dengan perpaduan tersebut. Dan guru juga menyediakan soalan aras tinggi supaya murid dapat berfikir dan menggunakan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada, iaitu apabila saya sebagai guru menanyakan soalan rangsangan seperti apakah yang dilakukan oleh mereka, mengapa mereka berlawan secara beramai-ramai, apakah pengajaran dan apa kaitannya dengan tajuk pembelajaran ibadah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi murid akan berfikir dan dapat mengaitkan video tersebut dengan pembelajaran. Baiklah,
Kaedah yang digunakan ialah kaedah perbincangan, soal jawab manakala bahan bantu mengajar seperti video YouTube, komputer riba, dan kemahiran berfikir ialah menghubung kait video dengan tajuk pembelajaran manakala EMK, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK, dan yang terakhir ialah penyerapan nilai iaitu kita nak pelajar yakin untuk jawab soalan-soalan rasangan tersebut dan mengaitkan dengan pembelajaran. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada langkah 1 iaitu masa yang ditetapkan ialah selama 6 minit. Jadi yang pertama, cadangan aktivitinya murid ditanya oleh guru jika sesiapa mengetahui erti solat berjemaah. Yang kedua, jawapan murid akan dirumus dan murid akan ditayangkan slide pengertian solat jemaah serta diberi penerangan berkenaan pengertian solat berjemaah. Jadi apa yang dapat kita lihat adalah ada sesi soal jawab. Jadi sesi soal jawab ni diadakan adalah untuk mewujudkan interaksi antara guru dengan murid secara berkesan dan juga bagi membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Baiklah, seterusnya murid ditayangkan slide lafaz dan niat sebagai imam serta makmum. Kita dapat lihat slide di situ. Jadi dua orang murid dipilih menggunakan aplikasi Wheel of Name untuk mengetuai bacaan lafaz dan niat sebagai imam dan makmum, manakala murid lain mengikutinya beramai-ramai secara berulang. Seterusnya murid diberi penerangan berkenaan dengan lafaz dan niat solat berjemaah. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini ialah murid akan terlibat secara aktif dalam proses PDP iaitu dipilih untuk mengetuai bacaan lafaz dan niat ni. Jadi penggunaan Wheel of Name dalam memilih pelajar mengetuai bacaan ni juga amatlah wajar kerana dia akan menyebabkan pelajar berasa seronok dan ternanti-nanti siapa yang akan dipilih dan menyebabkan suasana pembelajaran lebih seronok dan aktif. Seterusnya, dia juga akan memupuk nilai dan diri pelajar iaitu nilai berani dan juga bersungguh-sungguh serta berkepimpinan. Baiklah, setelah selesai aktiviti ni, murid akan disoal jawab berkenaan dengan hukum solat berjemaah pula, dan murid ditanyakan slide hukum solat berjemaah dan diberi penerangan oleh guru berkenaan hukum kerana ada tajuk-tajuk yang perlu lebih diberi penerangan oleh guru. Baiklah, ni merupakan bahan bantu mengajarnya iaitu solat berjemaah, slide pengertian solat berjemaah, slide lafaz dan niat solat berjemaah, hukum solat berjemaah dan juga aplikasi Wheel of Name. Jadi kita dapat lihat slide-slide juga memainkan peranan penting iaitu warna yang menarik, kontranya sesuai dan juga terdapat unsur kartun yang menyebabkan murid tertarik untuk melihat slide tersebut walaupun guru menjalankan aktiviti penerangan. Jadi kaedah yang digunakan adalah kaedah talaqi musyafahah iaitu murid mengikuti orang yang mengetahui bacaan lafaz dan niat tersebut. Kaedah soal jawab, syarahan, manakala bahan bantu mengajar yang digunakan ialah Google Slide, komputer riba, aplikasi Wheel of Name, EMK, teknologi maklumat dan komunikasi, dan penerapan nilai berani dan bersungguh-sungguh. Seterusnya kita pergi kepada langkah 2 iaitu tayangan Jamboard dan juga tayangan slide kepentingan solat berjemaah. Jadi kita pergi kepada cadangan aktiviti yang pertama. Murid diadakan sesi perbincangan bersama guru berkenaan topik kelebihan solat berjemaah. Seterusnya murid diberi pautan aplikasi Jamboard dan murid akan dibimbing dan diberi galakan oleh guru untuk berkongsi idea yang bernas berkenaan kelebihan solat berjemaah. Seterusnya murid akan menulis pandangan mereka di Jamboard dan seterusnya tiada kritikan jawapan dari idea yang dikemukakan oleh murid dan jawapan murid dirumus oleh guru. Jadi berdasarkan cadangan aktiviti yang dijalankan ini, kita dapat lihat saya melaksanakan kaedah perbincangan dan juga soal jawab. Kerana apa? Kerana kaedah perbincangan ni dia akan menjadikan dia akan memupuk dalam diri pelajar ni sikap bekerjasama dan berkongsi pendapat antara satu sama lain. Pelajar juga akan belajar secara aktif kerana berada dalam situasi sebenar dan menjadikan pengajaran tersebut lebih berkesan. Dan yang terakhir ialah pelajar akan mengemukakan buah di samping mengukuhkan kemahiran berkomunikasi. Kenapa? Kerana apabila mereka perlu
mengemukakan cadangan yang bernas untuk menjawab berkenaan dengan kelebihan solat berjemaah tersebut. Dan aktiviti ini diselari dengan elemen kebat dalam pedagogi, iaitu murid perlu berfikir secara kreatif, kritis berkenaan dengan kelebihan solat berjemaah, dan juga mereka juga perlu terlibat secara aktif dalam PDPR tersebut. Baiklah, seterusnya murid dipaparkan slide kepentingan solat berjemaah dan juga murid diberi penerangan dari guru berkenaan kepentingan solat berjemaah. Dan penerangan dari guru berkenaan kepentingan solat berjemaah ini juga disokong dengan slide kepentingan solat berjemaah bagi memastikan proses penerangan tersebut tidak membosankan dan juga dapat menarik perhatian murid. Baiklah, kaedah yang digunakan ialah pertama kaedah perbincangan, kaedah soal jawab, kaedah penerangan manakala membantu mengajar ialah Google Slide. Dan juga aplikasi Jamboard untuk memastikan proses pembelajaran lebih lancar dan seronok. Seterusnya ialah kemahiran berfikir, iaitu menganalisis kelebihan solat berjemaah. Manakala EMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, TMK, dan nilai murni, dan terakhir ialah penerapan nilai iaitu taat dan bersungguh-sungguh. Kita dapat lihat di sini aplikasi Jamboard dan juga slide kepentingan solat berjemaah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada langkah ketiga, iaitu aktiviti pembukaan. Saya mengadakan, kita pergi kepada cadangan aktiviti, iaitu guru akan mengadakan kuis berkaitan solat berjemaah dan guru akan menawarkan ganjaran kepada sesiapa yang menjawab dengan tepat. Baiklah, berkenaan dengan aktiviti pengukuhan, iaitu aktiviti kuis ini, kenapa saya menjalankan kuis? Kerana melalui kuis ni, guru akan dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik yang telah dipelajari ini. Dan juga pelajar juga dapat mengulang kaji sambil berseronok dengan aktiviti kuis kerana akan mendapat ganjaran apabila menjawab dengan betul, bersaing dengan kawan-kawan untuk menjawab soalan kuis tersebut, dan juga dapat mereka juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru, iaitu kerana soalan-soalan kuis tersebut mengandungi unsur-unsur kebat, berfikir secara matang dan lain-lain. Baiklah, seterusnya murid diberi penerangan berkenaan peraturan menjawab kuis. Murid yang ingin menjawab soalan kuis akan raise hand dalam Google Meet, dan murid yang paling awal akan dipilih untuk menjawab soalan kuis. Dan juga guru juga murid akan ditayangkan slide soalan kuis tersebut. Dan yang terakhir, guru akan menilailah jawapan yang diterima, dan jawapan yang betul akan diberi hadiah semasa naik sesi persekolahan, kerana berada dalam PDPR zaman sekarang ni kan. Jadi kita dapat lihat soalan-soalan kuis yang diberi ini mengandungi unsur-unsur kebat, dan juga ada soalan-soalan direct yang memerlukan kepada fakta sahaja, seperti yang tekan maksud solat berjemaah. Jadi ini contoh soalan fakta yang murid hanya perlu bagi maksud ia saja. Dan ada soalan kemahiran berfikir rasa tinggi seperti adakah kelebihan solat berjemaah dapat mengukuhkan ukuah sesama Islam? Terangkan mengapa. Jadi dia memerlukan murid ini berfikir secara kritis untuk menjawab soalan ini. Atau ni soalan direct, iaitu kelebihan solat berjemaah memperoleh pahala sebanyak berapa kali ganda, terangkan kelebihan lain. Ni contoh terangkan mengapa solat berjemaah dapat melahirkan insan yang patuh kepada pemimpin. Ni contoh soalan kebat. Dan solat berjemaah melatih diri menepati masa kerana apa. Jadi pelajar akan berfikirlah. Dan soalan yang terakhir ialah jelaskan kepentingan solat berjemaah. Jadi kaedah yang digunakan ialah kaedah quiz, manakala bahan bantu mengajar ialah Google Slide saja. Dan EMK ialah keusahawanan, iaitu murid akan mempunyai daya saing untuk menjawab kuis yang disediakan. Dan penerapan nilai ialah berani, bersungguh-sungguh dan bekerjasama. Yang terakhir kita pergi kepada penutup, iaitu masa yang diperuntukkan ialah sebanyak 5 minit. Dalam penutup ni ada dua, iaitu penutup kognitif dan juga penutup sosial. Iaitu yang pertama, penutup kognitif, iaitu guru membuat rumusan berkenaan topik tersebut. Guru memberi kuis latihan melalui aplikasi Quizizz. Manakala penutup sosial pula, guru mengucapkan tahniah, memberi tepukan kepada diri sendiri, menggalakkan untuk mengekalkan kesungguhan, dan juga mengaitkan dengan topik pengajaran yang akan datang.
Kita pergi kepada cadangan aktiviti. Pertama, guru akan membuat rumusan berkenaan pembelajaran hari ini. Jadi berdasarkan apa yang telah dipelajari hari ini, guru akan membuat rumusan secara ringkas dan juga ada sedikit soal jawab dengan pelajar untuk melengkapkan lagi rumusan guru tersebut. Yang kedua, murid diberi kuiz latihan berkenaan solat berjemaah melalui pautan aplikasi Quizizz. Terusnya, murid diberikan pujian dari guru dan tepukan kepada diri sendiri kerana fokus dalam sesi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menjawab dan menyelesaikan soalan yang diberi sepanjang sesi kelas. Jadi amatlah penting pujian dan tepukan kepada diri sendiri ni kerana apa? Kerana pelajar akan merasa dihargai dan juga merasa satu pencapaian dari diri mereka kerana dapat menjawab soalan-soalan kuiz. Dan mereka juga akan rasa dihargai. Dan aktiviti peneguhan yang amat pentinglah kepada mereka, kepada pelajar supaya teruskan semangat-semangat mereka dalam kelas-kelas seterusnya. Lepas tu murid juga diberi nasihat untuk teruskan kesungguhan dalam pembelajaran kelas seterusnya, tak kira sama ada kelas untuk kelas kita ataupun kelas guru-guru lain, dan juga guru akan mengaitkan dengan pembelajaran kelas seterusnya. Yang terakhir, murid dan guru bersama-sama membaca tasbih kafarah sebagai penutup kelas. Tasbih kafarah. Baiklah, bahan bantu mengajar yang digunakan ialah Quizizz. Jadi penggunaan Quizizz ini amatlah rasional kerana apa? Kerana melalui Quizizz ini pelajar akan berasa sangat teruja dan bersemangat untuk menjawab soalan kuiz atas talian ataupun kerja latihan kerja rumah yang kita bagi ni. Jadi kebiasaannya pelajar berasa berat untuk membuat kerja rumah, tapi apabila kita bagi dalam bentuk Quizizz ni, dia akan berasa bersemangat dan teruja. Kerana apa? Kerana masing-masing dia berlumba-lumba dan bersaing dengan kawan-kawan dia untuk memiliki tempat yang teratas apabila melaksanakan kuiz. Dan juga siapa yang dapat jawab dengan tepat, semua tepat ke laju ke, dia akan berada kedudukan di atas dalam leaderboard. Jadi dia akan rasa semangat untuk bersaing sesama mereka dan menjadikan mereka sangat bergembira dan seronok untuk menjawab kuis tersebut. Baiklah, manakala penyerapan nilai ialah taat, beradab dan bersungguh-sungguh. Secara keseluruhannya berdasarkan RPH yang telah saya bina ni, aktiviti-aktiviti yang telah saya buat ni dia bertepatan dengan anjakan 4 Pelan Pembangunan Malaysia 2017-2025, di mana aktiviti-aktiviti yang saya jalankan ni dia berfokuskan kepada peningkatan proses pembelajaran pelajar-pelajar, di mana saya melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran dan dia memfokuskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi dalam pedagogi yang telah dijalankan ni. Baiklah, itu saja untuk pembentangan RPH saya. Seterusnya saya buka sesi soal jawab. Jika ada siapa-siapa yang nak tanya berkenaan dengan pembentangan RPH ni. Ada. Jadi soalan saya yang pertama, pada pendapat anda, jelaskan keberkesanan penggunaan aplikasi Jamboard dalam perbincangan mengenai kelebihan solat berjemaah. Baiklah, terima kasih dengan soalan tu. Jelaskan keberkesanan penggunaan aplikasi Jamboard dalam aktiviti perbincangan yang telah saya buat dalam RPH tadi. Baiklah, seperti yang kita tahu, Jamboard ni dia dapat berfungsi sebagai papan putih yang sinonim dengan guru untuk menulis isi pembelajaran. Jadi dengan adanya aplikasi Jamboard ni, murid-murid mereka dapat mengutarakan pendapat mereka secara bebas tanpa segan silu dengan hanya menulis pada sticky note di aplikasi Jamboard tersebut. Jadi apabila mereka menulis di sticky note tersebut, guru-guru mereka tidak tahu siapa yang menulis isi-isi ataupun pendapat yang diutarakan oleh mereka tersebut. Seterusnya, perbincangan akan menjadi lebih lancar kerana melalui aplikasi Jamboard ni, mereka dapat tulis secara beramai-ramai. Tidak seperti di papan putih, dia terhad kepada beberapa orang. Tetapi melalui aplikasi Jamboard ni, mereka dapat tulis pendapat mereka secara beramai-ramai dan masa serentak. Jadi
dia dapat menjimatkan proses pembelajaran tersebut. Seterusnya ialah perbincangan akan menjadi lebih lancar kerana dapat tulis secara beramai. Ini yang dinyatakan tadi. Seterusnya perbincangan akan menjadi lebih tersusun dan sistematik kerana pendapat murid ditulis dan dibentangkan kepada semua murid berbanding perbincangan secara lisan saja. Seperti yang kita tahu, apabila mereka menulis pendapat mereka ni, dan guru juga akan menayangkan paparan aplikasi Jamboard yang sedang ditulis oleh rakan-rakan kepada semua murid. Jadi apabila sesi perbincangan diadakan, kita akan dapat lihat pendapat murid-murid tersebut ada di hadapan mereka berbanding dengan perbincangan secara lisan saja yang berkemungkinan guru akan tertinggal pandangan-pandangan yang diutarakan oleh rakan-rakan mereka. Seterusnya aplikasi Jamboard ini juga mudah untuk diakses oleh pelajar, iaitu guru hanya perlu memberi link kepada mereka dan mereka akan dapat mengakses aplikasi Jamboard tersebut. Dan juga guru mudah untuk membuat rumusan berdasarkan aplikasi Jamboard kerana guru dapat lihat isi-isi yang diutarakan oleh pelajar-pelajar. Dan juga melalui aplikasi Jamboard ini juga pelajar dapat menjadikannya sebagai rujukan kerana hasil daripada sesi perbincangan tersebut, pelajar dapat mengakses hasil perbincangan itu pada bila-bila masa dengan hanya menekan pada link yang diberi oleh guru. Baiklah, itu saja saya harap menjawab soalan Dani Amri. Ada apa-apa soalan lagi? Ya, saya nak bertanyakan soalan. Silakan. Okey, baik. Soalannya berbunyi, bagaimanakah anda memastikan pelajar mengikuti serta melibatkan diri secara aktif sepanjang proses pembelajaran walaupun pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara online? Itu saja. Terima kasih. Berkenaan bagaimana saya memastikan murid terlibat secara aktif dan mengikuti proses pengajaran saya, walaupun seperti yang kita tahu RPH ini diadakan untuk pembelajaran secara atas talian. Jadi yang pertama sekali, saya banyak menggunakan kaedah soal jawab dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Kerana apa? Supaya apabila saya melakukan kaedah ini, murid akan sentiasa bersedia ataupun alert untuk menerima soalan yang saya akan tujukan. Sama ada saya akan tujukan soalan secara umum ataupun saya tujukan soalan kepada individu-individu yang tertentu. Jadi ini menyebabkan mereka alert dan sentiasa mengikuti proses pembelajaran saya. Seterusnya, kebanyakan aktiviti yang saya jalankan dalam RPH ni, dia memang akan melibatkan murid secara langsung untuk terlibat secara aktif agar dapat melancarkan proses PDPR ni. Sebagai contoh, saya gunakan aplikasi Wheel of Name untuk saya pilih 2 pelajar untuk mengetuai bacaan lafaz dan niat, serta pelajar lain mengikuti bacaan tersebut. Jadi kita dapat lihat aktiviti ni dia menyebabkan murid akan terlibat secara aktif, iaitu 2 murid dipilih, dan murid-murid lain juga terlibat untuk mengikuti bacaan lafaz dan niat tersebut. Seterusnya, saya juga mengadakan aktiviti perbincangan yang mana murid perlu memberi kerjasama secara tidak langsung. Apabila saya mengadakan sesi perbincangan, murid-murid perlu memberikan ataupun perlu mengutarakan pendapat-pendapat mereka supaya menjadikan sesi perbincangan tersebut berjaya. Dan seterusnya, aktiviti kuis yang saya juga menjalankan aktiviti kuis yang mana saya akan memberikan ganjaran dalam bentuk hadiah kepada mereka, menyebabkan mereka akan bersungguh-sungguh untuk menjayakan aktiviti kuis yang telah saya laksanakan ini. Seterusnya, saya juga menggunakan pelbagai BBM ataupun bahan bantu mengajar bagi menarik minat mereka supaya mereka terus mengikuti proses pembelajaran ini. Sebagai contoh, saya menggunakan video dari YouTube, Google Slide yang menarik, ada unsur-unsur kartun, aplikasi Jamboard dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya juga sentiasa bertanyakan berkenaan dengan persediaan ataupun situasi mereka sebelum memulakan langkah-langkah pengajaran tersebut, seperti adakah anda sudah bersedia, adakah awak masih mengikuti saya, adakah semua faham. Dan juga saya juga memberikan pujian kepada mereka supaya mereka berasa teruja dan dihargai dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses pembelajaran dan memberi kerjasama dalam langkah-langkah seterusnya. Jadi saya harap saya dapat menjawab persoalan kedua tersebut. Seterusnya, ada apa-apa lagi soalan?
Saya ada soalan. Baiklah. Soalan saya berbunyi, bagaimanakah anda sebagai guru dapat mengenal pasti sama ada objektif pembelajaran yang ditetapkan tercapai ataupun sebaliknya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada soalan tersebut, iaitu berkenaan bagaimana saya dapat tahu ataupun kenal pasti sama ada objektif pembelajaran yang saya tetapkan, iaitu 3 objektif tersebut dapat tercapai ataupun tidak. Jadi pertama sekali dalam sepanjang aktiviti pembelajaran tersebut sebenarnya ada diselitkan yang memerlukan murid dapat melaksanakan objektif tersebut seperti menyatakan pengertian solat berjemaah, menyatakan kelebihan dalam sesi perbincangan dan juga kepentingan solat berjemaah itu sendiri. Tetapi untuk nampak lebih jelas iaitu melalui aktiviti kuis, iaitu dalam langkah 3 yang saya jalankan. Melalui itu kita dapat lihat jelas apabila murid memberikan jawapan kepada soalan yang saya beri kepada mereka, iaitu semua soalan itu berkaitan dengan objektif pembelajaran yang saya tetapkan. Di mana jika murid dapat menjawab dengan betul, maka secara tidak langsung mereka akan dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah saya tetapkan. Sebagai contoh, saya sediakan soalan berkenaan dengan kepentingan solat, kepentingan solat berjemaah. Jadi daripada 4 itu mungkin ada murid yang akan menjawab salah, tapi saya dapat nilai lah sama ada tercapai atau tidak objektif tersebut. Jika murid dapat menjawab 2 dan lebih, maknanya objektif saya tercapai. Begitu juga dengan kelebihan solat berjemaah dan juga pengertian solat berjemaah. Jadi saya dapat nilai melalui aktiviti kuis yang saya jalankan. Dan saya juga ada sediakan aplikasi Quizizz sebagai kerja rumah mereka. Jadi saya juga boleh pantau kefahaman mereka melalui aplikasi Quizizz tersebut. Jika tidak mencapai markah yang sepatutnya, menunjukkan mereka kurang mencapai objektif yang telah saya tetapkan. Manakala jika kebanyakan mereka dapat menjawab soalan Quizizz tersebut, maknanya mereka dapat faham dan objektif pembelajaran saya tercapai. Jadi kita kesedukan masa, saya tutup sesi soal jawab pada kali ini. Saya harap pembentangan saya ini memberi manfaat kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.